Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya berkongsi informasi penting. Seorang rakan kerja saya dari Johor yang terlibat dalam industri otomotif memberitahu saya bahwa ramai rakyat Malaysia tidak menyadari Indonesia sudah jauh meninggalkan kita dari segi jumlah pengeluaran. Dia mencabar saya untuk membuat video ini. Percaya ramai yang tidak akan percaya. Namun, saya percaya bahwa data lebih kuat dari penafian. Jika Anda menghargai fakta lebih dari ilusi keselesaan, sila tekan butang langgan sekarang. Assalamualaikum. Mari kita tetapkan konteksnya. Pada tahun 2010, Malaysia menghasilkan 500,000 unit kereta, sementara Indonesia 550,000. Jaraknya hampir sama. Sekarang, menjelang tahun 2026, Malaysia dijadwalkan menghasilkan 600,000, berbanding Indonesia yang mencapai 2 juta. Jurang ini sangat besar. Dalam 16 tahun, pengeluaran mereka meningkat 3 kali ganda, tetapi kita hanya meningkat sebanyak 20%. Nanti, saya akan dedahkan satu kerjasama otomotif Indonesia yang setelah beroperasi sepenuhnya akan menjadikan mereka pusat EV Asia dan menjauhkan Malaysia. Ayo kita teliti data dengan lebih spesifik. Hyundai melakukan pelaburan bernilai 3 miliar dolar Amerika Serikat untuk membina kompleks pembuatan di Karawang, Jawa Barat. Kapasiti pengeluaran yang dirancang adalah 1 juta unit setahun, termasuk pemasangan kereta, kilang enjin, dan pengeluaran komponen. 1 juta unit dari satu syarikat. Namun, pengeluaran keseluruhan Malaysia hanya 600,000 unit untuk semua jenama. Kapasiti Hyundai sahaja sudah melebihi jumlah pengeluaran Malaysia. Sangat menakjubkan. Wuling, jenama dari Cina yang populer di Indonesia, mempunyai kilang pemasangan di Cikarang yang menghasilkan 300,000 unit setiap tahun. Model SUV elektrik yang berpatutan, kereta kompak, dan AMPVA memasuki pasaran dengan kuat. Dengan harga yang kompetitif dan kualiti yang baik, jualan mereka meletup. Malaysia tidak mempunyai pengeluaran EV tempatan yang setara untuk pasaran massa. Wuling telah menangkap segmen yang kita lepaskan sepenuhnya. Chery, satu lagi pemain dari China, bekerja sama dengan Astra untuk mendirikan kilang dengan kapasiti 200,000 unit. Pengeluaran akan bermula tahun ini dengan rancangan peningkatan yang agresif. Model mereka meliputi dari budget hingga premium serta hybrid ke elektrik penuh. Di Malaysia, Proton bergelut dengan pemindahan teknologi, sementara Pero 2 fokus mengekalkan bahagian pasaran sekarang dan inovasi sangat terhad. Pusat pengeluaran Toyota Daihatsu di Indonesia sangat besar. Kilang Toyota di Karawang mempunyai kapasiti 250,000 unit dan bersama kemudahan lain melebihi 500,000. Model populer seperti Daihatsu Ayla, Sigra, dan Xenia dihasilkan dalam jumlah tinggi untuk ekspor domestik. Malaysia, di sisi lain, mempunyai pengeluaran Toyota yang lebih kecil. Kebanyakannya hanya pemasangan CEKD dan eksplorasi ekspor yang terhad. Honda Indonesia memiliki kapasiti 200,000 unit dengan model seperti Jazz, Brio, CR-V, dan Civic dijual, baik untuk pasaran ASEAN. Pengeluaran Honda di Malaysia adalah memadai untuk pasaran domestik, tetapi skala Indonesia berada di liga yang berbeza. Komitmen pelaburan Indonesia lebih tinggi dan keyakinan terhadap pertumbuhan pasaran jelas lebih kukuh. Mitsubishi Expander telah menjadi fenomena di Indonesia. MPV kompak ini memenuhi kehendak pasaran dengan baik, berpatutan, luas, dan boleh dipercayai. Kapasiti pengeluaran adalah 150,000 unit dan mereka sentiasa terjual. Malaysia lebih suka SUV dan sedan,
menjadikan segmen MPE-VE lebih kecil dan pengeluaran Mitsubishi mempunyai lingkup yang terhad. Suzuki Indonesia memegang bahagian pasaran dominan dalam segmen kereta berpatutan. Model R3, Karimun, dan Baleno dihasilkan dengan volume yang tinggi. Kapasiti kilang adalah 120.000 dan dengan penggunaan optimal dan keuntungan yang kukuh. Bagaimanapun, kehadiran Suzuki di Malaysia adalah minimal, dengan bahagian pasaran yang kecil dan pengeluaran yang terhad. Nissan, Isuzu, dan Mazda juga mempunyai pengeluaran berskala signifikan di Indonesia. Di Malaysia, beberapa jenama hanya melakukan pemasangan dengan volume yang rendah dan komitmen pelaburan yang dipersoalkan. Indonesia menarik komitmen kerana saiz pasaran yang besar dengan 270 juta penduduk dan kelas menengah yang berkembang serta permintaan yang kukuh dan boleh diramal. Malaysia dengan 33 juta penduduk mempunyai pasaran yang tepu, pertumbuhan yang perlahan dan volume yang terhad. Loji bateri Tesla di Indonesia merupakan perubahan besar. Larangan ekspor biji nikel memaksa pemprosesan hiliran yang membolehkan Tesla mendirikan pengeluaran bateri memanfaatkan bekalan nikel. Investasi bernilai berbilion-bilion dengan kapasiti yang besar, Doji menjadikan Indonesia sebagai pemangkin rantaian bekalan EVE di masa depan. Malaysia tidak mempunyai nikel, tiada litium, dan kedudukan dalam rantaian bekalan EV adalah mencabar. Keunggulan sumber asli Indonesia telah memberi kelebihan dalam industri. Kerjasama Hyundai LG untuk kilang bateri di Karawang memerlukan tambahan pelaburan 3 miliar. Sasaran pengeluaran adalah untuk membekalkan bateri bagi EV Hyundai di Asia Tenggara dan di seluruh dunia. Integrasi vertikal lengkap, Indonesia mengawal rantaian bekalan dari perlombongan hingga kenderaan siap. Malaysia berusaha mencari peranan sekunder sebagai pembekal komponen, sukar untuk menjadi pusat pengeluaran utama. Dasar kerajaan Indonesia dalam industri otomotif adalah agresif dan menyokong. Insentif cukai untuk pengeluaran tempatan dan tarif import yang tinggi melindungi industri domestik. Keperluan kandungan tempatan mendorong pemindahan teknologi, dan sokongan infrastruktur memastikan logistik efisien dengan kelulusan pelaburan yang cepat. Malaysia mengalami ketidakstabilan dasar dengan flip-flops yang biasa dan keyakinan pelabur tergugat. Dasar kereta nasional Proton melindungi tetapi juga membataskan persaingan dan inovasi, mengakibatkan model yang ketinggalan zaman dan sukar bersaing secara serantau. Program LCGE-CE, Low Cost Green Car, di Indonesia mengalami kejayaan besar. Ia menggalakkan pengeluaran kereta yang efisien dan berpatutan dengan potongan cukai sebagai insentif kepada pengguna dan pengeluar, merangsang jualan yang tinggi dan peningkatan pengeluaran. Malaysia tidak melaksanakan program serupa dengan komprehensif dan segmen kereta berpatutan adalah terbatas. Kehilangan peluang yang ada. Dasar kenderaan elektrik di Indonesia adalah lebih futuristik. Dengan sasaran 30% jualan EV menjelang tahun 2030, infrastruktur pengecasan dirancang dengan kerjasama antara kerajaan dan swasta, dan program pertukaran bateri juga sedang dicuba dengan insentif fiskal untuk pembeli dan pengeluar. Di Malaysia, dasar EVE masih dalam tahap perbincangan, pelaksanaan yang lambat, rangkaian pengecasan yang jarang, dan insentif yang terhad, menjadikan kadar penerimaan jauh di belakang Indonesia. Saiz pasaran domestik Indonesia membawa kelebihan yang sukar ditandingi. Dengan 270 juta penduduk, kadar pemilikan kereta masih rendah, menawarkan banyak ruang untuk pertumbuhan. Permintaan kereta baru yang mencapai lebih daripada 2 juta setahun mengekalkan volume pengeluaran. Malaysia dengan 33 juta penduduk
mempunyai kadar pemilikan kereta yang tinggi dan pasaran tepuh, dengan kitaran penggantian yang lambat dan permintaan baru yang terhad. Skala ekonomi di Indonesia membolehkan kecekapan kos yang sukar dicapai oleh Malaysia. Potensi ekspor Indonesia memanfaatkan kedekatan ASEAN kepada pasaran global. Volume pengeluaran yang tinggi membolehkan harga yang kompetitif, dengan kualiti yang meningkat mampu menarik pembeli, dan rangkaian logistik yang berkembang untuk menyokong ekspor. Di Malaysia, kegiatan ekspor otomotif adalah terhad. Kebanyakannya hanya komponen, dengan ekspor kendaraan siap yang minimal. Indonesia berpotensi menjadi pengekspor kendaraan lengkap, bukan hanya secara serantau, tetapi juga global. Ekosistem rantaian bekalan di Indonesia sedang berkembang dengan pesat. Pembekal komponen, baik tempatan maupun antara bangsa, melakukan pelaburan untuk mendirikan kilang pemasangan berdekatan yang menjamin inventori tepat pada masanya dan mengurangkan kos. Kesan pengelompokan di Karawang dan Cikarang menjadikan kawasan tersebut sebagai hub otomotif lengkap. Sementara itu, rantaian bekalan Malaysia mencukupi tetapi palitan dan kedalamannya terus dikembangkan oleh Indonesia. Tenaga kerja di Indonesia dididik secara vokasional dalam bidang otomotif dalam skala besar. SMK Otomotif melahirkan ribuan graduan setiap tahun dengan kerjasama industri memastikan kurikulum yang relevan dan kadar penyerapan kerja yang tinggi. Malaysia mengalami stigma terhadap pendidikan vocational dengan pendaftaran yang rendah dan kekurangan bakat teknikal dalam bidang otomotif, bergantung kepada kepakaran asing yang mahal. Pertumbuhan pelaburan air dan di bidang otomotif Indonesia terus meningkat. Dengan kerjasama university, geran kerajaan, dan pelaburan dari syarikat swasta, mereka berinovasi dengan reka bentuk tempatan yang relevan, teknologi hybrid, dan pengembangan EV. Sebaliknya, Malaysia memiliki R&D yang minimal dalam bidang otomotif, dengan teknologi proton yang ketinggalan zaman dan perkembangan yang terhad akibat budget dan kepakaran yang sedikit. Persepsi tentang jenama otomotif Indonesia juga semakin baik. Dulu, kualiti dianggap murah dan meragukan, namun kini mereka tampil sebagai kendaraan yang boleh dipercayai dengan nilai yang baik. Peningkatan prestasi, penjualan model Wuling dan Hyundai membuktikan keyakinan pengguna. Di Malaysia, persepsi tentang Proton dan Pro 2 tetap stagnan dengan kekurangan inovasi dan daya saing serantau yang lemah. Pembahagian pasar di Indonesia adalah beragam, dari LCGC Ultra Budget kepada kereta kompak berpatutan, MPV keluarga, SUV premium, sedan mewah, hingga EV futuristik. Semua segmen mendapatkan pengeluaran tempatan. Malaysia sebaliknya memiliki fokus yang sempit, di mana Proton dan Pro 2 mendominasi volume, tetapi julatnya terhad. Segmen premium didominasi oleh import, menunjukkan kurangnya kepelbagaian. Proyek Masa Depan Indonesia mensasarkan pengeluaran sebanyak 5 juta unit menjelang tahun 2030. Pengembangan kapasitas sedang dilaksanakan saat ini dengan pelaburan yang mengalir dan sokongan dasar yang kukuh, serta permintaan pasaran yang diunjurkan kuat. Malaysia dijadwalkan untuk mencapai 600.000 unit dengan pertumbuhan yang mungkin sedikit, dengan ambisi yang terhad dan pelaburan yang perlahan. Indonesia juga memulakan program ujian kendaraan autonomi. Melalui kerjasama dengan syarikat teknologi, serta menyediakan ruang untuk inovasi, mereka membina infrastruktur bandar pintar untuk menyokong pertumbuhan. Di Malaysia, perbincangan tentang autonomi masih di peringkat awal, dengan regulasi yang tidak jelas dan ujian yang terhad menjadikan kesediaan rendah. Penggunaan sel bahan bakar hidrogen juga sedang dijajaki di Indonesia. Dengan program percobaan bersama syarikat dari Jepun dan Korea,
ujian infrastruktur sedang dijalankan untuk menilai kelayakan secara serius. Di Malaysia, hidrogen hanya disebut sekali-sekala dengan tindakan konkret yang minimal dan fokus utama adalah pada ECE tradisional dan hibrid. Jaringan perkhidmatan selepas jualan di Indonesia berkembang dengan pesat. Bilangan pengedar meliputi seluruh negara, ketersediaan alat ganti meningkat, dan latihan juru teknik dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Di Malaysia, jaringan ini memadai untuk jenama yang sudah ada, tetapi pemain baru mengalami kesukaran, terutama dalam menampung kawasan luar bandar. Pembiayaan otomotif di Indonesia juga mudah diakses. Bank menawarkan kadar faedah yang kompetitif dengan pilihan leasing yang fleksibel dan subsidi kerajaan untuk segmen tertentu meningkatkan kemampuan. Di Malaysia, pembiayaan ada tetapi lebih tinggi harganya dengan kelulusan yang ketat dan akses yang terhad untuk segmen pendapatan rendah. Pembiayaan insurans otomotif di Indonesia juga berkembang pesat. Premium yang kompetitif dan perlindungan yang komprehensif, serta proses tuntutan yang diperbaiki melalui digitalisasi. Sementara itu, insurans di Malaysia sudah matang, tetapi kosnya tinggi, dan penalti untuk pemandu muda sangat signifikan, menyukarkan accessibility. Pasaran kereta terpakai di Indonesia sangat aktif. Volume pengeluaran yang tinggi memastikan bekalan kereta terpakai yang berlimpah, dengan susut nilai yang boleh diramalkan. Selain itu, pembiayaan tersedia menjadikan turnover pelayaran di pasaran sangat aktif. Di Malaysia, pasaran kereta terpakai juga aktif, tetapi bekalannya terhad kerana volume pengeluaran yang lebih rendah, dengan pengekalan harga yang tinggi dan masalah accessibility bagi pembeli. Kesannya, permintaan otomotif di Indonesia dipacu oleh perkhidmatan ride-hailing. Permintaan kereta untuk pemandu Gojek dan Grab semakin meningkat dengan paket pembiayaan khusus untuk mereka, yang seterusnya meningkatkan volume jualan. Di Malaysia, pasaran ride-hailing sudah tepu dengan tekanan pendapatan bagi pemandu, menyebabkan perlahan dalam pembelian kereta dan kesan yang minimal. Urbanisasi di Indonesia menjadi pendorong permintaan otomotif. Pindahan dari luar bandar ke bandar semakin meningkat dengan kelas menengah yang berkembang dan aspirasi pemilikan kereta yang tinggi. Di Malaysia, urbanisasi sudah berada pada tahap tinggi dengan pindahan yang perlahan dan pertumbuhan permintaan yang terhad. Peraturan alam sekitar di Indonesia semakin ketat, tetapi secara beransur-ansur. Piawaian emisi diperbarui secara bertahap, dengan dorongan ke arah EVA yang seiring tetapi ICEE tetap berlanjutan untuk memastikan keseimbangan. Di Malaysia, peraturan mungkin ketat dalam beberapa aspek, tetapi pelaksanaan tidak konsisten, menjadikan transisi yang tidak jelas dan mengakibatkan kekeliruan dalam industri. Kedudukan geopolitik Indonesia dalam industri otomotif adalah strategik. Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, mereka mengeksploitasi perjanjian perdagangan dan manfaat tarif ekspor, serta diversifikasi rantai bekalan dengan satu strategi Cina ditambah Indonesia sebagai kelebihan. Sebagai ekonomi yang lebih kecil, Malaysia tidak dapat memaksimalkan leverage yang sama dan hasilnya hanya marginal. Kesimpulan yang jelas, pengeluaran otomotif Indonesia mencapai 2 juta unit, jauh lebih tinggi daripada Malaysia yang hanya 600.000. Aliran pelaburan bernilai berbilion-bilion ke Indonesia berbanding Malaysia yang hampir tidak ada. Kerjasama teknologi di Indonesia lebih maju, manakala Malaysia masih ketinggalan. Sokongan dasar Indonesia kuat dan konsisten, tetapi Malaysia lemah dan tidak menentu. Saiz pasaran yang besar dan berkembang di Indonesia berbanding dengan Malaysia yang kecil dan lemah. Proyeksi masa depan Indonesia sangat ambisius dan wajar, sementara Malaysia tercatat dengan proyeksi yang sederhana dan meragukan.
Dua setiap metrik menunjukkan Indonesia sedang memenangi perlombaan otomotif dengan jelas. Adakah Anda terkejut dengan ini? Anda tidak seharusnya jika Anda perhatikan. Tanda-tanda jelas sudah muncul bertahun-tahun yang lalu. Indonesia berkomitmen pada industri otomotif secara serius dengan pelaburan besar, dasar yang sepadan, dan pelaksanaan yang disiplin. Malaysia lebih banyak melindungi legasi Proton dan Pero 2, mengekang inovasi dan menyekat persaingan, hasilnya menjurus kepada stagnasi yang dapat diramalkan. Ini adalah amaran yang jelas. Indonesia bukan lagi pendatang baru dalam industri otomotif. Mereka adalah kuasa besar yang muncul. Dengan volume pengeluaran yang membuktikannya, pelaburan yang mengesahkan, dan trajektori masa depan yang semakin jelas. Malaysia, di sisi lain, terperangkap dalam masa lalu dan terus berpegang pada kebanggaan kereta nasional yang sudah usang. Terlepas gelombang transformasi EV dan hanya menonton dari tepi ketika Indonesia merebut masa depan. Pengajaran yang mungkin terasa pahit, tetapi perlu. Industri otomotif adalah sangat kompetitif. Sentimentality adalah suatu kemewahan yang tidak mampu. Perlindungan hanya memberikan keselesaan jangka pendek. Sementara inovasi adalah suatu keperluan untuk terus hidup. Indonesia telah belajar ini, mengalu-alukan perubahan dan meraih hasil. Malangnya, Malaysia menolak, menafikan kebenaran, dan membayar harga untuk berkurangnya relevansi. Pilihan untuk masa depan adalah jelas. Malaysia perlu menerima kenyataan, meninggalkan perlindungan yang gagal, menyambut persaingan, mendorong inovasi, dan melabur dalam teknologi masa depan. Atau terus pada laluan ini yang lambat menuju ketidakrelevanan. Indonesia sudah tidak menunggu. Pemain global memilih Indonesia dan pasaran memberi ganjaran kepada pelaksanaan yang baik. Malaysia perlu segera mengambil tindakan sebelum terlambat. Yang kesimpulan akhir, pengeluaran kereta Indonesia mencapai 2 juta unit pada tahun 2026 berbanding Malaysia yang hanya 600.000 bukanlah satu kebetulan, tetapi hasil strategi dan pelaksanaan yang lebih baik. Hyundai, Tesla, Wuling, dan Chery semua memilih Indonesia. Dengan pelaburan berbilion dolar dikomited untuk membangunkan kapasiti pengeluaran yang besar. Masa depan otomotif Asia Tenggara dengan jelas tertumpu pada Indonesia, bukan Malaysia. Ramai rakyat Malaysia terkejut kerana kita tidak memberi perhatian, selesa dalam ilusi, sambil mengabaikan tanda-tanda amaran. Semakan realiti ini sudah lama overdue. Kuasa otomotif Indonesia yang sedang meningkat tidak dapat disangkal. Sedangkan Malaysia berjuang untuk mengekalkan status quo yang tidak berdaya saing. Jika video ini mengejutkan Anda, bergembiralah, sila langgan saluran ini. Minggu depan, saya akan membandingkan pelaksanaan dasar EV dari aspek yang lebih mendalam. Kongsikan ini dengan orang di dalam industri, pembuat dasar, dan pelabur, agar semua sadar akan jurang yang semakin lebar dan berbahaya. Indonesia telah membuktikan transformasi otomotif mungkin dengan visi yang berani, sementara Malaysia hanya berusaha untuk membuktikan hal yang lain daripada sikap puas diri yang berisiko. Perlombaan berterusan, Indonesia terus mempercepatkan. Sambil Malaysia terhenti, hasilnya adalah tidak dapat dielakkan dalam laluan semasa. Masa untuk membuat keputusan sama ada mahu bersaing secara serius atau menjadi penonton selamanya. Indonesia tidak akan memperlahankan langkah dan Malaysia perlu membuat keputusan sama ada mahu mengejar atau menerima kenyataan ditinggalkan dalam revolusi otomotif dari Indonesia yang sedang memimpin. Sementara kita hanya menyaksikan, kemajuan yang senyap di Indonesia akan menjadi jelas bagi mereka yang memberi perhatian, tetapi
bagi mereka yang menolak untuk melihat. Akibatnya mungkin sangat mendalam dan definisikan.